السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Nama Allah yang ke-75 kan? Baik, kita tengok muka surat Jawi, muka surat 63. Nama Allah yang ke-75. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah yang ke-75, Asmaul Husna yang ke-75. Al-Zahir, yang maha nyata. Ini Allah Ta'ala nyata. Nyata dari sudut apa? Kewujudan Allah sangat nyata dari dalil-dalil yang boleh didapati dalam alam ini. Makna dia kewujudan Allah ni jelas nyata, tak dapat dinafikan oleh siapa pun. Sehingga kan saya pernah sebut kat tuan-tuan, di dunia ni ada 7.2 bilion manusia, lebih kurang lah 7.2 bilion manusia. Kristian ada 2.5 bilion, 2.5 bilion Kristian, 1.7 bilion orang Islam, dan Hindu ada 1 bilion. Kiranya agama yang paling banyak di dunia adalah agama Kristian, yang kedua Islam, yang ketiga Hindu. Nah, ini 3 agama yang paling banyak lah di dunia. Dan ada lagi Yahudinya, ada yang semangat apa? Sembah semangat kan? Semangat laut lah, semangat hutan lah. Dia percaya juga Tuhan tu. Pendek kata, majoriti manusia ni percaya kepada kewujudan kuasa di sebalik alam ni. Tuhan lah tuan-tuan yang mentadbir alam. Cumanya waktu mendefinisikan Tuhan tu silap bila mereka tidak berdasarkan wahyu. Itu yang ada orang yang memuja semangat laut, sebab dia anggap laut tu ada satu power, super power. Ada orang yang memuja hutan, ada orang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah lembu, kononnya kenderaan dewa dia. Ada juga tuan-tuan. Bila mereka tidak berdasarkan kepada wahyu, tapi fitrah manusia ni tak dapat elak percaya Tuhan. Tak dapat elak. Fitrah manusia tak boleh nafi adanya Tuhan. Seluruh manusia di dunia ni tak dapat nafikan tuan-tuan. Alam ni mesti ada pencipta. Sehingga kan dalam kiraan fizik pun, dari segi hukum fiziknya, kalau tak ada pencipta, mustahil. Hukum fizik tak dapat terima alam tanpa pencipta. Tak boleh. Kita mengaji simple matematik pun, kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ataupun 1 kali 1 kali 1 kali 1, dia tetap 1 kan? Ataupun 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, ataupun 0 kali 0 kali 0 kali 0, dia takkan jadi 1 pun. Betul tak? Jadi daripada ada ni, alam ni ada. Mana boleh daripada tak ada jadi ada? Tak boleh. Dari segi matematik pun tak boleh. Kalau dulu tak ada, tiba-tiba ada, mana boleh? Poin yang pertama tuan-tuan, sekarang ni telah menjadi penerimaan seluruh manusia tuan-tuan, di seluruh saintis pun, iaitu alam ni ada permulaan. Betul tak? Alam ada permulaan. Nah, yang mana saya sebut kat tuan-tuan dulu saintis semua percaya alam tidak ada permulaan. Alam adalah satu longgokan material yang azaliyun abadiyun. Ini pegangan sains, ratusan saintis pegang ratusan tahun. Inilah pegangan para saintis dunia dulu, sebelum tahun 1927. Ini pegangan dia. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang boleh buktikan alam ni. Bukan dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab lain. Buktikan dari sudut saintifik, alam ni ada permulaan. Tak ada orang dapat buktikan. Jadi para saintis ratusan tahun pegang
Alam ini adalah satu himpunan material yang tidak ada permulaan, azali, tidak ada permulaan, abadiyun dan kekal selama-lamanya. Sebab tidak ada orang boleh proof kan bumi yang ada permulaan dan bumi ini akan habis. Tapi benda ni dah buang dah tuan-tuan. Teori yang dipanggil sebagai static universe, alam semesta yang statik, tidak berubah. Ini dah buang lantung sampah dah tuan-tuan. Orang tak pegang dah. Nah, sampai 1927 benda ni berubah secara besar-besaran. Ketika mana seorang ahli astronomi tuan-tuan, tentang beza kan astronomi dengan astrologi tuan-tuan. Astronomi lain, astrologi lain. Astronomi ni kita kaji bintang, kita tengok falak, perubahan apa, masuk tarikh, betul tak? Kemudian masuk solat. Ini semua ilmu falak, astronomi tuan-tuan. Astrologi, ilmu ni haram tuan-tuan. Astrologi haram hukum dia. Astronomi halal, astrologi haram. Haram. Astrologi tuan-tuan, ilmu yang tuan-tuan tengok bintang, tuan-tuan jangka esok jadi apa, lusa jadi apa, zodiak kan. Zodiak ni haram tuan-tuan dengan kesepakatan seluruh ulama tuan-tuan. Tak ada ulama yang kata boleh. Sehingga kan tuan-tuan biasa kalau tuan-tuan dulu, tuan-tuan pernah tengok buku Mujarabat tak? Mujarabat. Buku ni banyak cerita bab benda-benda pelik lah, amalan-amalan yang pelik. Sampai dalam buku tu dia ada juga, kita tahu kan zodiak ni dia ada 12 bintang kan. Dia ada Pisces, Aquarius, dia ada apa? Leo, Capricorn, betul tak? Sagittarius dan sebagainya, betul tak? Ini memang haram tuan-tuan. Tidak ada khilaf pada ulama, ini memang haram. Malah dalam buku Mujarabat tu, dia tak bubuh nama tu, dia bubuh nama Arab. Nampak hebatlah sikit. Asadu Syam dan sebagainya. Saya pernah je kira tuan-tuan, masa saya sekolah menengah dulu, bukan tahu apa. Rupanya buku Mujarabat itu diharamkan oleh Mufti Perak dulu. Datuk Harun Sani haramkan buku tu. Sebab adanya apa? Ramalan-ramalan. Ni memang tak boleh. Mufti Perak cukup tegas tuan-tuan. Sangat tegas. Sehingga kan masa saya nak beli buku tu di Yamani Bagan Serai tu, sebelah Yamani tu, dia jual senyap-senyap. Ada lagi cetakan sikit-sikit. Dia bolam plastik hitam. Dia kata ni saya kena jual diam-diam ni. Mufti Perak tak bagi. Memang bila saya baca buku tu memang tak boleh lah tuan-tuan. Mana boleh kita ramal akan datang tuan-tuan. Tak boleh. Tak kira lah nama Islam ke, bukan Islam ke tuan-tuan, tidak ada ramalan di dalam Islam. Boleh lah. Tengok bintang ni kita boleh tengok arah, boleh lah. Tentukan bulan, boleh lah. Tidak ada tahu perkara ghaib ni, hanya Allah yang tahu. Betul tak? Bintang pun tak tahu tuan-tuan. Malaikat, hatta malaikat yang tiup sangkakala, dia pun tak tahu bila kiamat tuan-tuan. Tanda boleh lah tuan-tuan. Tidak boleh ada zodiak. Nabi sebut dalam hadis jelas. Man sya'batan apa? Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Zada ma zada. Siapa yang belajar ilmu bintang ni, astrologi nah, astrologi. Dia ngaji ilmu bintang ni nak tahu masa depan, hang jadi apa, lepas ni jadi apa. Okey, hang lahir masa apa? Sagittarius. Okey, panggil hang lagu ni, bini hang lagu ni, rezeki hang lagu ni. Ini tak boleh tuan-tuan. Ini mengarut semua tuan-tuan. Lahir bila? Lahir bintang Leo. Oh, dia kan keluar kan. Leo ni panggil bla 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 bla. Rezeki macam ni. Ini haram tuan-tuan. Mana tahu akan datang ni, hanya Allah yang tahu. Saya dulu saya kira tuan-tuan. Diri saya kira. Tarikh apa saya kira. Masa saya tingkatan 2 tuan-tuan. Saya ingat lagi minat benda ni. Budak-budak mana tahu sangat. Saya bintang saya Asadu Syam. Bintang yang kelima. Kalau bintang apa? Kalau bintang orang putih ni disebut sebagai apa? Saya tak ingat lah tuan-tuan. Dia ikut dia punya tu lah. Dia punya urutan tu kan. Aquarius ni last, Pisces paling last lagi 12 tuan-tuan. Apa Leo ke apa ke. Jadi saya yang kelima. Dalam kitab tu dia tak buh Leo. Nampaklah teruk. Buh Asadu Syam. Singa matahari. Dia tulis sifat saya dalam tu. Sifat dia apa? Antara sifat dia, saya akan mati pada umur 14. Masa tu umur saya 14. Kalau tak mati umur 14, umur 30-an. Sekarang ni 30-an. Tengok saya meninggal, tuan-tuan jangan percaya pula tuan-tuan. Betul dah lah. Kalau dia kata tak mati umur 30-an, maka akan umur tu kekal lah sampai 70-an. Mana boleh tahu. Betul tak Amin tulis macam ni? Mana boleh. Baik, kemudian dia sebut lagi dalam tu, saya ni dia kata hidup ni suka kahwin, suka bercerai. Oh, sedap dia tulis. Saya tak satu bini je tuan-tuan. Tak bercerai tuan-tuan, tak nikah lain pun.
Dia tulis tu rajin kahwin, rajin bercerai tuan-tuan. Kemudian dia tulis kalau ada sakit tu, sakit di kawasan dada. Dia tulis macam-macam tuan-tuan. Ada lagi lah benda. Kemudian last sekali dia tulis kan, semua bintang tu akan mati dalam iman. Semua. Ini mustahil tuan-tuan. Betul tak? Ada orang mati kufur, mati iman. Lepas tu dia bagi amalan-amalan lah. Ini tak boleh tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata boleh tuan-tuan, maaf lah tuan-tuan. Ini satu keliru lah tuan-tuan. Ini satu keliruan. Kita kena sebut ini keliru tuan-tuan. Zodiak tak boleh. Walaupun jadi isu dulu kan. Tapi zodiak memang tak boleh. Tidak boleh ambil mengaji bab bintang. Nabi sebut je lah. Mengaji bab bintang ni sama dengan kita mengaji ilmu sihir. Sama tuan-tuan. Lagi banyak kita mengaji, lagi banyaklah kita dapat ilmu sihir. Boleh lah. Nak mengaji bintang boleh. Untuk tentukan arah, tengok keindahan alam. Kadang-kadang dia ada cuaca, betul tak kan? Tanda je tuan-tuan, tanda je. Boleh lah. Ada pun untuk ramalan akan datang, tak boleh. Tapi ada orang bagi contoh. Kalau kita tengok mendung nak hujan, kita kata, nak hujan ni. Oh, ni zodiak juga. Tu bukan zodiak, tu hukum sebab. Boleh beza tuan-tuan. Kalau saya ambil pistol, tembak kepala, mati tak mati? Mati ya? Hang ahli nujum. Ni bukan ahli nujum. Ni hukum sebab. Tuan-tuan faham tu? Itu hukum sebab. Ya Allah Ta'ala jadikan sebab. Macam anak kita lah lapak. Kita kata hampirlah makan nanti hang kenyang. Betul tak? Takkan anak kita kata, ayah ni ahli nujum lah. Tak, Quran sebut. Betul tak? Kulu washrabu wala tusrifu. Betul tak? Bila kita makan kita kenyang. Betul tak? Tentuan naik kereta. Dianggarkan sampai di Kuala Lumpur dalam masa 2 jam. Dalam kelajuan 140 km per jam. Adakah tuan-tuan ramal? Itu bukan ramal. Itu jangkaan berdasarkan hukum sebab. Boleh lah. Ramalan ni tanpa apa kita ramal buta ya tuan-tuan. Hang esok ni hang akan macam ni, esok ni. Mana ada bukti, betul tak? Sama ada bukti sebab, hukum sebab, saintifik tak ada tuan-tuan. Dari segi akalnya tak masuk tuan-tuan. Semata-mata kita meneka-neka perkara gaib. Baik, ini tak boleh tuan-tuan. So tuan-tuan, jangan mainlah bintang-bintang ni tuan, bahaya. Saya ingat dulu, masa abang saya dia nak kahwin. Masa tu saya ada dalam Mujarabat tu, dia nama buku dia Mujarabat tuan-tuan. Mujarabat ni ringkasan tuan-tuan daripada buku Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Syamsul Ma'arif Al-Kubra ni buku besar dia. Dalam tu ada amalan yang okey, ada amalan yang mengarut tuan-tuan. Itu yang susah tu. Ada amalan tuan-tuan nak bagi orang masuk rumah tuan-tuan, dia tenggelam dalam laut, ada. Ada amalan yang okey, ada. Saya tak nafi, dalam Mujarabat tu ada amalan yang memang tak salah. Tapi ada amalan yang memang sangat salah. Saya bagi satu contoh. Amalan yang betul itu banyaklah. Tuan-tuan baca alam tarokai lah. Tuan-tuan tanam dalam bumi. Ada yang betul itu, ada. Tapi antara amalan yang tak betul itu, dia ajak antara salah satu apa? Dalam kitab disebut Syamsul Ma'arif Al-Kubra ni. Yang Mujarabat ni dia ringkasan lah. Dia ringkas daripada buku tu. Syamsul Ma'arif Al-Kubra ni buku yang banyak tu lah tuan-tuan. Perkara-perkara yang macam ilmu sihir tuan-tuan. Tapi dicampur aduk dengan Al-Quran. Antara buku, dalam buku tersebut, tuan-tuan nak dapat satu ilmu yang hebat. Tuan-tuan nak jumpa satu makhluk yang dipanggil apa? Zazur. Zazur ni makhluk apa yang boleh tolong tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapat bantuan dia macam mana? Ni sebut dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ni. Malah ada kitab dulu-dulu tuan-tuan. Dulu-dululah. Kitab ni tak mengaji di pondok tuan-tuan. Jenis kitab jenis apa? Amalan-amalan orang tua lah tuan-tuan. Buku ni pun banyak orang tak tahu tuan-tuan. Sebahagiannya tahu. Saya lupa nama buku dia tuan-tuan. Dia ambil daripada Syamsul Ma'arif Al-Kubra lah. Tuan-tuan nak dapat bantuan daripada Zazur ni. Tuan-tuan yang pertama, tuan-tuan kena ambil bayi perempuan yang mati mengandung. Bukan pun mati mengandung, gali kubur dia. Sini pun dengar mengarut lah. Tapi sebut dalam kitab tu. Sebut dalam kitab tu. Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Malah sebut juga ada satu kitab. Saya tak perlu sebut kitab tu. Tapi kitab tu tuan-tuan tak mengaji di masjid, di surau tak mengaji, di pondok pun tak ada kitab tu. Ini amalan-amalan orang bomoh-bomoh lah tuan-tuan. Bomoh-bomoh dululah. Kemudian buat apa? Kerat perut perempuan tu. Ambil bayi tu. Sini pun mengarut lah. Betul tak? Sini pun kita boleh buang ke belakang lah tuan-tuan. Dalam kitab yang sama juga ada cerita bab astrologi tuan-tuan. Kitab yang sama. Kemudian buat apa? Ambil bayi tu, bawa balik rumah. Buh dalam almari. Buh dalam almari. Lepas tu, tuan-tuan tanggalkan pakaian. Tuan-tuan kena telanjang. Telanjang bulat.
duduk di atas para. Tahu para? Orang dulu-dulu kan dia ada para kan, para belakang tu kan. Dan macam para tu, duduk di para tu telanjang. Duduk telanjang. Kemudian dia adalah bacaan tertentu ya, sehinggalah almari tu bergonjang. Lepas tu pergi buka. Masa tu bayi tu jadi Zazuruk tu lah. Boleh minta tolong apa saja dia tolong. Saya nak tanya tuan-tuan lah, ini sihir ke ilmu Islam? Ini sihir. Kalau orang kata inilah rahsia-rahsia para wali, ni bukan para wali, ni para syaitan tuan-tuan. Bahaya ni tuan-tuan. Dan orang campur aduk kan yang benar dan yang salah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak amal buku tu ada yang apa? Orang tuan-tuan amal tu ada Dalailul Khairat. Itu tak apalah tuan-tuan. Dalailul Khairat kan ada amalan-amalan zikir kan. Tak apa kita boleh amal amalan-amalan zikir tu tuan-tuan. Tapi yang hak ni tak boleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan saya sebut tuan-tuan, Allah cerita panjang pula tuan-tuan. Yang tu memang tak boleh, zodiak memang tak boleh. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok langit dan bumi tuan-tuan, sekarang Edwin Hubble ni dia ada teleskop, dia tengok langit, dia tengok bumi tuan-tuan. Sekarang ni ada satu teleskop, nama dia apa benda tah, dia berbubuh di atas James Webb kot nama dia. Dia berbubuh daripada naik ke atas. Harga teleskop itu 10 bilion tuan-tuan. 10 bilion USD harga teleskop tu. Yang depa lah ni, depa dah naik, dia bukan duduk kat bumi, dia berterbangkan di angkasa. Depa nak tengok planet-planet lah tuan-tuan. Ni memang maha canggih lah tuan-tuan, NASA punya. Jadi tuan-tuan, Edwin Hubble ni duduk di California. Dia ada satu teleskop besar tuan-tuan. Besar sungguh lah tuan-tuan. Dia duduk malam-malam ni diperhatikan apa? Ni cerita ni tahun 1927. Jadi dia duduk perhatikan langit. Maka ketika ni dia tengok spektrium cahaya antara bintang ni berubah. Adalah kiraan fizik tu. Daripada cahaya merah kepada jingga. Dia tahu kalau warna ni dia saling jauh, kalau warna ni makin dekat. Dia adalah kiraan fizik tuan-tuan. Jadi Edwin Hubble ni tengok waktu malam-malam tu, dia terkejut. Rupanya alam ni saling menjauhi antara satu sama lain. Alam ni mengembang tuan-tuan, dan saling menjauhi antara satu sama lain. Rupanya alam ni bergerak. Dia tak statik rupanya. Yang statik tu kena buang. Alam ni bergerak rupanya. Dia bergerak mengembang. Cara dia bergerak tu seragam dan mengembang. Dan ini sesuai dengan ayat Quran kan, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit itu kami jadikan dengan kuasaan kami dan kamilah yang melebar luaskan dia. Maksudnya alam semesta tak statik, dia kembang. Dan dia kembang tu ikut macam apa? Dia ada dia punya pola dia tuan-tuan, supaya dia tak bertembung tuan-tuan. Pola elok tuan-tuan. Tak apalah. Jadi fizik ni tuan-tuan tahulah, fizik ni dia kira benda-benda hidup tuan-tuan. Gerakan bola lah, perkembangan belon lah, betul tak? Fizik ni benda-benda hidup. Jadi dia perkira balik di kalangan fizik ni, segala benda ni bila dia reverse balik, kan dia kembang, reverse balik ke belakang. Bila reverse balik dengan kiraan fizik tu, rupanya seluruh alam ni bermula daripada satu tempat, satu titik. Satu titik. Kemudian daripada titik inilah kemudian dia terpisah-pisah dalam keadaan yang seragam sampai jadi ni. Ini dah jadi fakta saintifik lah, bukan teori dah tuan-tuan. Dia sebut sebagai Big Bang. Big Bang ni letusan besar. Letusan besar ni nak cerita proses tuan-tuan. Bukanlah Big Bang tu yang menjadikan alam semesta, tapi proses jadinya alam semesta disebut Big Bang. Tapi isunya tuan-tuan, takkan tak ada yang kontrol, betul tak? Takkan tak ada yang jadikan. Ini pun sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir ni tengok langit dan bumi ni asalnya satu benda yang berpadu, kamilah yang pisah-pisahkan. Ramai dah ateis masuk Islam kerana ayat ni. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ni tuan masuk Islam. Rupanya betul, langit bumi ni asalnya satu benda yang berpadu. Dia istilah disebut daripada letusan daripada titik yang satu, isi fadu yang sifar. Isi fadu sifar ni mana apa? Daripada satu titik yang tidak ada apa-apa. Itu makna dia. Big Bang ni bermula daripada satu titik dan tidak ada apa-apa. Isi padu sifar. Tapi dia bermula alam ni daripada satu tempat, kemudian dia kembang jadi alam ni, tapi dia punya ingredient itu kosong. Maksud dia kena ada pencipta tak tuan-tuan? Oh, mesti ada pencipta. Daripada 1927 tuan-tuan, maka dah jadi fakta bumi ada permulaan. Umur bumi 4.5 bilion tahun, umur matahari 4.5 bilion tahun. Semua ada umur dah tuan-tuan.
Adakah bumi akan hancur? Ya, bumi juga akan hancur tuan-tuan. Ini pun menjadi fakta dah. Bila dia akan hancur tuan-tuan bumi ni? Katakanlah ada orang dia tak percaya kiamat. Dia tak percaya kiamat, tapi dia tetap akan percaya bumi ni akan hancur. Macam mana tuan-tuan? Matahari kan? Matahari macam kita lah. Kita ada torchlight menyala kerana ada bateri kan? Kalau dulu-dulu lampu minyak tanah menyala sebab ada minyak tanah. Habis minyak tanah, padamlah. Matahari tu dia bukan menyala macam tu je. Dia ada sebab dia. Dia menyala sebab dalam dia adanya hidrogen. Paduan hidrogen kan. Dan helium. Jadi dia menyala tu berlakunya reaksi nuklear tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan. Dan ni China buat apa? China dia ada buat matahari tiruan kan. Dia guna teknologi nuklear lah. Sama dengan Britain pun buat. Tapi China buat hebat lah. Jadi tuan-tuan, matahari tu berlakunya reaksi nuklear tanpa henti tuan-tuan. Dia tukar daripada hidrogen menjadi helium. Jadi reaksi nuklear yang cukup kuat, cukup hebat tuan-tuan. Lebih kuat daripada nuklear yang ada kat dunia ni tuan-tuan. Kerana itulah dia menyala tuan-tuan. Dia menyala tak berhenti. Tapi hidrogen yang ada dalam matahari tu dia terhad. Sampai satu tempoh hidrogen tu akan habis. Benda makhluk tuan-tuan. Betul? Makhluk semua macam tu. Kita ada limit tuan-tuan. Manusia ke siapa ke tuan-tuan, semua ada limit tuan-tuan. Hatta pemimpin yang paling hebat kat dunia ada limit. Ingat, kita ada limit. Kita jawatan besar kat mana ke tangan orang kerajaan ke bos besar lah ke mana, kena ingat ada limit. Jangan cross the border. Betul tak? Kalau kita cross the border, limit kita lingkup kita tuan-tuan. Baik. Kita tengok Rusia walaupun hebat tuan-tuan, tapi fikir panjang nak serang Ukraine tu. Pasal apa? Dia boleh menang, tapi lingkup dia teruk juga lah tuan-tuan. Betul tak? Ekonomi mungkin menjadi lingkup. Tentera dia lagi, senjata dia lagi yang kekurangan tuan-tuan. Nampak tak? Semua benda ada limit tuan-tuan. Kena fikir banyak tuan-tuan. Baik. Matahari pun begitu. Dia ada limit dia. Makhluk tuan-tuan. Ada limit. Bila habis hidrogen dia akan jadi apa? Dia akan kembang. Matahari akan kembang. Kembang. Lepas tu dia akan meletup. Meletup tuan-tuan. Dia meletup. Habis tak bumi tuan-tuan? Memang habis tuan-tuan. Habis bumi dipanggil sebagai nova ataupun supernova tuan-tuan. Habis semua tata suria habis. Kemudian terhasillah satu benda yang kita pun tak tahu, tapi kita tahu ada. Tapi kita tak tahu dia apa. Yang dipanggil sebagai black holes. Black holes ni lubang hitam tuan-tuan. Dia pelik tuan-tuan. Dia angkasa, dia ada lubang hitam. Dia sedut tuan-tuan. Tak tahu dia lempak kat mana kita. Itu yang pelik tu. Dia ada lubang hitam. Black holes tu. Dia bukan sedut kita ya tuan-tuan. Graviti dia sangat kuat. Malah cahaya pun dia sedut tuan-tuan. Tuan-tuan, kita punya vacuum boleh sedut cahaya tak tuan-tuan? Sedut cahaya, hilang cahaya lampu. Boleh? Tak boleh. Ni di luar akal kita tuan-tuan. Tapi sekarang ni memang dia tengok di angkasa lepas. Cahaya kalau dia lalu di black hole akan sedut dia. Kalau kita ni hancur lah tuan-tuan. Kalau cahaya dia boleh sedut tuan-tuan, besi ke titanium ni semua hancur jadi debu lah tuan-tuan. Dia boleh sedut cahaya. Yang peliknya angkasa kelepas yang luas tu, bila ada black holes, dia sedut bukan keluar ke belakang, hilang terus. Pergi mana tak tahu. Tapi di angkasa lepas ada black holes. Antara sebabnya bila hancurnya bintang tuan-tuan. Dan baru ni yang menakutkan tuan-tuan, dalam sistem suria kita adanya black holes yang liar tuan-tuan, liar. Maksudnya dia bergerak ke mana-mana tuan-tuan. Dia bergerak tuan-tuan. Ada selalunya macam matahari dia duduk diam. Betul, matahari duduk diam. Bintang duduk diam, duduk dekat dia bukan duduk diam apa. Matahari itu bergerak atas paksi dia. Tapi bergerak di atas paksi dia. Dia tak boleh gerak ikut dan lagu tu. Tapi black holes yang dia tengok ni liar. Dia bergerak ke mana-mana. Kalau ditakdirkan Allah black holes tu sampai ke bumi, habis bumi tuan-tuan. Dia sedut tuan-tuan, dia bukan pergi ke belakang, dia hilang terus. Itu yang kita jadi pelik. Orang pun fikir apa benda black hole sebenar. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita orang putih Interstellar, tuan-tuan pernah tengok cerita angkasa lepas tu. Jadi cerita last kali tu dia terjun dalam black holes. Sampailah dia masuk ke masa akan datang ke masa lalu. Sebahagiannya percaya kalau masuk dalam black holes tu, maka dia telah membawa kita kepada masa yang lepas atau masa akan datang. Dia maksudnya dia menafikan. Dia melebihi hukum masa. Ada orang percaya macam tu lah tuan-tuan. Wallahu alam tuan-tuan. Ala kulli hal tuan-tuan, bumi ni ada permulaan, bumi ada perakhiran. Kalau dah ada permulaan, ada pencipta dah tuan-tuan, sudah semestinya. Jadi macam mana nak kenal? Melalui Rasul tuan-tuan. Betul tak? Dalam Quran sebut macam itulah kita kenal Allah Azza wa Jal.
Nah, dah saya sebut kat tuan-tuan banyak kali dah. Masjid tuan-tuan ni tuan-tuan, kalaulah tiba-tiba tuan-tuan tengok ada, mestilah tuan-tuan percaya ada pencipta dia. Betul tak? Mesti. Tuan-tuan balik rumah ni tengok-tengok ada Ferrari depan rumah tuan-tuan. Tuan-tuan fikir siapa? Siapa punya? Betul tak? Automatik. Tuan-tuan takkan terfikir Ferrari ni dia ada sendiri. Tuan-tuan takkan fikir lagu tu. Tuan-tuan balik ni tengok ada handset iPhone 13 Pro Max atas meja tuan-tuan. Tuan-tuan fikir siapa? Automatik tuan-tuan tanya kat bini tuan-tuan, yang betul tak? Tuan-tuan panggil apa bini? Yang ke? Ke mak hang? Mak hang dah tua mak hang kan. Mak hang ni siapa punya ni? Betul tak? Siapa punya? Automatik tanya. Takkan kita tak fikir bumi ni siapa punya? Takkan kita tak boleh fikir tuan-tuan. Kalau bumi yang besar ni, benda simple pun kita boleh fikir. Kalau bini kita kata tak tahu bang, tiba-tiba handset tu ada, kita takkan percaya. Betul tak? Mana boleh, mesti ada yang letak sini. Tak kalau bumi yang lebih complicated, yang lebih kompleksnya tuan-tuan, kita boleh percaya tak ada Tuhan. Kita mesti ada pencipta dia. Nak kenal mesti melalui Rasul dia. Dan ada kitabnya yang bermukjizat, iaitu Al-Quran. Baik tuan-tuan, kewujudan Allah jelas. Kita tengok ayat 76, Al-Batin, yang sulit, ataupun yang tersembunyi tuan-tuan. Dia tersebut ni yang sulit. Ataupun satu lagi terjemahan yang tersembunyi, macam berlawanan. Yang atas kata yang maha nyata, yang bawah ni kata yang maha sulit, ataupun yang maha tersembunyi. Hakikat Allah tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun, daripada sudut zat. Tak tahu tuan-tuan. Siapa pun tak tahu. Nabi Muhammad SAW pun tak tahu. Nabi yang paling dekat dengan Allah, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun tak tahu hakikat zat Allah. Malaikat yang paling dekat, Malaikatul Muqarrabi, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, penanggung arasnya, betul tak? Penanggung aras yang dekat-dekat dengan Allah. Yang paling dekat sekali adalah Jibril alaihi salam. Jibril pun tak tahu. Kalau hakikat zat kita, kita tahu. Kita ada daging, kita ada tulang, kita ada darah, betul tak? Badan kita lebih 70% adalah air. Kita tahu hakikat badan kita tuan-tuan. Hakikat zat Allah, siapa pun tak tahu. Sehingga hari kiamat nanti kita tak tahu. Lepas tu kita tengok, tapi tidak mengetahui hakikat zat Allah. Pasal apa tak tahu tuan-tuan? Tuan-tuan, kita makhluk tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu hakikat Tuhan tuan-tuan? Kita boleh fikir tuan-tuan. Yang fikir ni, akal kita fikir ni semua makhluk tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah lagu mana pun, akal kita ni terbatas pada apa yang Allah jadikan. Betul tak? Akal kita ni terbatas. Hatta ruh pun kita tak boleh fikir tuan-tuan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bila cerita bab ruh ni qulir ruh min amri rabbi. Ruh ni urusan Allah. Kita tak diberikan ilmu melainkan sikit. Ruh pun kita tak boleh fikir tuan-tuan. Zat Allah kita tak tahu bagaimana tuan-tuan. Adapun di akhirat kita tengok Allah tak tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan, kita semua masuk syurga. Ahli syurga semua melihat Allah. Lihat saja tuan-tuan. Tapi ada pun hakikat zat, siapa pun tak tahu. Pasal apa? Akal kita tak capai tuan-tuan. Tak sampai tuan-tuan nak mengetahui hakikat Allah Azza wa Jal. Baik, pasal apa? Akal ni akal makhluk tuan-tuan. Mana nak tahu tuan-tuan? Akal kita makhluk dijadikan oleh Allah. Bagaimana nak memikir tentang hakikat ketuhanan yang menjadikan kita. Cuma kita tahulah melihat Allah adalah sebesar-besar nikmat di akhirat. Sebesar-besar nikmat di akhirat adalah melihat Allah Azza wa Jal. Baik, Al-Batin, yang sulit ataupun yang tidak diketahui hakikatnya. Tuan-tuan boleh buka dalam mana-mana kitab akidah, dia akan sebut hakikat dipanggil sebagai kunhu. Kunhu zat. Kunhu zat ni maksudnya hakikat zat lah. Hakikat zat ni siapa pun tak tahu. Malaikat muqarrabin pun tak tahu. Nabi yang muqarrabin pun tak tahu. Baik tuan-tuan, habis tuan-tuan. Kita pergi yang ke-77. Al-Wali. Al-Wali, yang maha menguasai. Allah jua yang merintah dan menguasai di atas sesuatu. Baik tuan-tuan, wali ni dia ada banyak makna. Pertama, kalau disandarkan pada Allah, maksud dia menguasai lah, ataupun yang melindungi, ataupun yang menolong. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung. Pelindung kepada orang-orang yang beriman. Pelindung, penjaga, yang menguasai. Ataupun boleh sebut Allah ni, wali ni menguasai seluruh alam tuan-tuan. Hatta kita juga menggunakan istilah wali kan. Wali apa tuan-tuan?
yang nak bagi kahwin anak perempuan tu kan. La nikah illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali. Mesti ada wali tuan-tuan. Mesti ada wali. Maksud dia wali yang paling berkuasa pada isteri, pada seorang perempuan ni, terutama anak dara lah. Kalau dah janda, dia tak boleh lah, betul tak kan? Dia tak boleh paksa dah lah. Kalau anak dara ni, bapa kalau ikut mazhab Syafi'i boleh paksa, betul tak? Boleh paksa. Tapi kalau janda tak boleh. Jadi tuan-tuan, wali ni kalau manusia yang menguasai lah, yang berkuasa untuk menikahkan anak perempuan ni tu. Yang paling berkuasa lagi tuan-tuan, yang kita panggil wali mujbir ni, yang paling berkuasa adalah ayah lah. Ayah boleh, ni wali tuan-tuan, boleh menikahkan anak perempuan dia, wali. Kalau ayah tak nak bagi kahwin, siapa boleh bagi kahwin? Ayah tak nak bagi kahwin. Lepas ayah siapa? Ayah kepada ayah. Ayah kepada ayah. Lepas Tok Wan? Lepas Tok Wan siapa tu? Kalau ada ayah kepada Tok Wan, tapi belah ayah ayah kepada Tok Wan lagilah tak ada tuan-tuan. Kalau tak ada ayah kepada Tok Wan lagilah tak ada. Dia imam macam tu naik ke atas. Kalau tak ada ayah tak ada Tok Wan. Tok Wan tak ada siapa? Adik beradik. Tak kira abang sulung ataupun bukan sulung. Ada orang kata mesti abang sulung, tak semestinya. Dia tak kira lah. Adik pun boleh. Betul tak kan? Yang penting dah balik lah. Adik pun boleh. Abang sulung tak nak bagi kahwin, adik boleh. Betul tak kan? Adik beradik. Adik beradik lelaki dia ramai. Mana-mana pun boleh. Adik beradik lelaki. Lepas adik beradik lelaki tak ada. Adik lelaki. Bukan. Dia mula-mula ayah, Tok Wan. Lepas tu anak lelaki dulu. Kalau dia ada anak, betul Kalau dia ada anak, anak dulu. Bukan adik-adik lelaki Anak dulu. Kalau dia ada anak, kan ada orang perempuan kalau dia ada anak, betul tak? Contoh dia umur, katakanlah umur dia dah 50. Dia nak kahwin. Dia anak lelaki dah ada dah umur 20, betul tak? Ada anak lelaki lebih power daripada adik-adik lelaki. Anak lelaki dulu. Anak lelaki. Tak ada anak lelaki? Siapa? Bukan. Saya ingat tuan. Saya pun lupa tuan-tuan. Betul lah, adik-beradik lelaki dulu. Adik-beradik lelaki dulu. Ayah, Tok Wan, adik-beradik lelaki. Tak ada adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki sebapa. Betul tak? Adik-beradik lelaki sebapa. Tak ada juga sebapa ni maksud dia berkongsi bapa mak lain. Tak ada, baru anak lelaki. Tak ada anak lelaki, cucu lelaki. Lepas tu barulah siapa? Anak saudara daripada adik-beradik lelaki. Anak saudara daripada adik-beradik lelaki. Tak ada juga anak saudara daripada adik-beradik lelaki yang sebapa. Boleh lah? Adik lelaki yang sebapa, anak dia tu. Tak ada juga pak saudara. Ni dulu. Pak saudara yang sekandung dengan ayah dia. Betul tak? Kan perempuan ni dia ada ayah. Abang ayah dia tu pun ada adik ayah dia yang seibu sebapa. Kalau tak ada pak saudara yang sebapa dengan bapa dia, boleh Pak saudara dia yang berkongsi bapa dengan bapa dia, mak lain tapi bapa yang sama, pak saudara dia. Kalau tak ada sepupu daripada anak pak saudara sebapa seibu sebapa dengan ayah, sepupu kan. Sepupu yang belah ayah kita, seibu dan sebapa dengan ayah kita. Pak saudara yang seibu dengan sebapa dengan bapa kita, anak dia tu. Boleh. Kalau tak ada, last sekali barulah wali hakim. Boleh Itu urutan ni. Dia bukan urutan saja, ni urutan asabah lah juga tuan-tuan asabah. Siapa yang nak dapat harta lebih lah. Baik tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan, kalau ayah tak nak bagi kahwin, siapa boleh bagi kahwin? Ayah tak nak bagi kahwin. Ayah tak nak bagi kahwin. Kita jumpa Tok Wan boleh? Tok Wan nak bagi kahwin. Tak pun abang betul tak?
Kan mula ayah, lepas ayah tok wan, lepas tok wan adik-beradik lelaki, lepas tu adik-beradik lelaki sebapak kan, baru anak lelaki, cucu lelaki, baru anak saudara pula. Okey tuan-tuan, kalau bapa tak nak bagi kahwin, boleh tak abang bagi kahwin? Minta abang bagi kahwin lah, senang. Ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh lah. Selagi mana ayah ada, maka tok tak berfungsi. Walaupun ayah duduk kat Malaysia, ayah duduk kat London tu, abang dengan dia duduk kat Malaysia, abang tak ada fungsi lah. Selagi mana ada ayah, maka tok wan tak berfungsi. Selagi mana ada tok wan, maka adik-beradik lelaki tak berfungsi. Selagi mana ada adik-beradik lelaki, anak lelaki tak boleh. Dia ada anak lelaki umur 20. Dia juga ada abang dia yang boleh bagi kahwin. Tak ada adik-beradik lelaki, adik lelaki sebapak. Tak ada sebapak, baru anak lelaki. Tak ada anak lelaki, baru cucu. Ada anak lelaki, cucu tak boleh. Baik, kalau tak ada tu, baru dia pergi kepada anak saudara kan. Anak saudara pula, seibu sebapa ataupun anak saudara sebapa. Tak ada tu, baru pak saudara. Pak saudara jauh tuan-tuan. Pak saudara jauh. Sebapa, seibu sebapa, pak saudara sebapa, baru apa? Sepupu lah sekali tuan-tuan. Yang seibu dan sebapak dengan bapak dia. Sepupu daripada belah bapak dan seibu sebapak dengan bapak dia. Baik, contohnya macam adik ayah lah, adik ayah yang seibu sebapak anak dia tu. Itu boleh. Last sekali hakim. Makna dia selagi mana ada ayah, yang lain tak ada fungsi ya. Macam harta lah tuan-tuan, betul tak? Kalau ada ayah, adik-beradik dapat tak? Tak dapat. Kalau ada tok wan, adik-beradik dapat tak? Tak dapat. Tok wan dia ansabah tuan-tuan, betul tak? Ada tok wan, dia menghalang. Baik, jadi tuan-tuan, bila apa dia tak nak bagi kahwin, ayah tak nak bagi kahwin, siapa boleh bagi kahwin? Hakim power lah tuan-tuan. Hakim power lah. Hakim powerful lah. Hakim, kalau ayah tak nak bagi kahwin tanpa sebab, hakim boleh bagi kahwin. Ada pernah berlaku di kawasan saya di Bagan Serai tu. Ayah anak dia nak kahwin dengan inspektor polis. Ayah dia pencen tentera. Ayah dia benci polis. Ada polis tadi. Ayah dia benci polis. Ayah dia pencen tentera tapi benci polis. Bukan benci sikit, benci dunia akhirat. Pasal saya tak tahu apalah salah polis dengan dia, tapi dia benci kepada polis dunia akhirat. Tu ayah dia tak nak bagi kahwin. Maka kes ni bawa, dia ni cikgu perempuan ni. Cikgu bawa kes ni ke mahkamah. Hakim panggil bapak dia, mai. Bapak dia tak bawa mai. Maka hakim yang kahwinkan di dalam mahkamah. Hakim power tuan-tuan. Hakim power. Power hakim ni tinggi tuan-tuan, bila dia dapat kebenaran pada pemerintah lah. Sebab tu orang bila dia nak kahwin, pak tak pergi kahwin, dia pergi lari ke Thailand. Tuan-tuan, kenapa dia pergi lari ke Thailand? Sebab Thailand tu ada, di sana dia adanya qadi dia tu mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Thailand. Jadi dia jadi wali hakim. Bila dah bergerak jauh 2 marhalah, wali hakim dia ada power tuan-tuan. Malah tuan-tuan, kalau ada seorang suami dia tinggal isteri dia kan, betul tak? Lama. Fasah, tahu fasah? Fasah boleh. Fasah contohnya suami dia zalim pada dia, tak bagi nafkah, betul tak? Suami dia ada kekurangan, tak boleh memenuhi kehendak batin dia ke apa, dia boleh buat aduan kepada hakim. Suami tak mau cerai. Soalnya fasah ni hakim suruh cerai, betul tak? Kenapa hakim suruh cerai? Sebab mana tahu kau berkenan boleh rujuk balik. Tapi kalau hakim yang fasah, habis. Tak boleh rujuk lah. Jadi hakim biasanya minta suami lah cerai, betul tak? Manalah tahu nanti baik balik, betul tak? Jadi kalau nak fasah, hakim, suami tak payah cerai pun, hakim yang fasah. Jatuh tak? Jatuh dan tak boleh rujuk tuan-tuan. Power lah hakim. Tapi tak jatuh, talak tak hilang lah, hakim yang batalkan. Sama juga kalau macam kes MH370 kan dia hilang kan. Macam mana nak buat? 4 tahun. Ambil pandangan yang paling pendek. Dah 4 tahun, hakim putuskan mereka ni dah mati. Dan buat sembahyang jenazah gaib dah kan, MH370 tu. Isteri dia mungkin harta pun dah bahagi dah, betul tak? Kemudian isteri dia pun dah kahwin lain. Katakanlah mai balik dia macam mana? Rupanya tak mati, buat sorok je kat camp mana-mana kat Amerika buat sorok. Macam mana tuan-tuan? Isteri dia tak boleh rujuk lah, kembali tak boleh. Pasal apa? Pasal hakim dah putuskan dah. Cuma harta kena bagi balik lah. Pasal dia hidup lagi. Betul tak? Harta kena bagi balik lah. Pasal dia masih ada.
Baik, cumanya tuan-tuan yang isteri habis, dia dah kahwin habis. Itulah power hakim. Wali tuan-tuan. Adapun Allah, Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Baik, satu lagi istilah tuan-tuan, wali Allah. Saya dengar istilah wali Allah. Wali Allah. Wali Allah merujuk kepada orang yang Allah Ta'ala lindungi dia, ataupun orang yang Allah kasih pada dia. Wali ni juga boleh masuk kasih tuan-tuan. Kasih pun boleh, makna dia luas tuan-tuan wali ni. Wali ni juga maksud dia kekasih Allah. Wali Allah. Jadi wali Allah ni tuan-tuan, macam mana nak kenal wali Allah? Mudah ya tuan-tuan. Bukanlah makna wali Allah ni boleh berjalan atas hayang. Bukanlah makna wali Allah ni boleh terbang atas langit. Bukanlah makna wali Allah ni naik motor dalam hujan tak basah. Ada orang fikir macam tu, betul tak? Sihir pun boleh. Betul tak sihir? Sihir naik motor tak basah, kalau jin tu lindung dia, boleh jadi. Jin tu lindung dia, boleh jadi tak basah. Jalan atas hayang, boleh jadi jin tu angkat dia. Sedangkan jin kita baca dalam Quran boleh angkat Istana Balqis, betul tak? Singgahsana Balqis boleh angkat. Apa nak angkat hang berapa berat dia? Singgahsana yang bertan-tan pun dia boleh angkat. Angkat orang je tak ada masalah. Jin boleh buat. Buat benda pelik-pelik bukan tanda dia wali tuan-tuan. Saya tak nafikan wali ada karamah, betul? Wali ada karamah. Tapi tuan-tuan nak bezakan antara karamah dengan sihir ni sukar. Bergantung kepada diri orang tu. Kalau orang tu jenis yang jaga agama, orang yang soleh dan sebagainya tuan-tuan, ni wali tuan-tuan. Tapi kalau orang ni semayang pun tak, kita tengok dia pun tak jaga amalan, tapi dia boleh buat benda pelik-pelik, ni sihir tuan-tuan. Tapi kadang-kadang akhir zaman ni sukar tuan-tuan. Dulu pernah jadi di Kelantan, ada satu orang ni, tengok macam ulama. Dia dah tua, tapi boleh angkat berat yang berpuluh-puluh kilo, dia boleh angkat, sihat. Dan orang sangka dia wali lah. Hebat lah, wali lah. Bila dia mati tuan-tuan, dia ada tempat dia khas untuk dia lah. Dia masuk di tandas itu. Tandas itu dia seorang je guna, wali tak guna. Di tandas itu, kiri dan kanan tempat kaki tu dua-dua Al-Quran. Ni wali ke bukan wali? Ni bukan wali. Zahir nampak kan, tapi bukan. Dia berlakon tuan-tuan. Ini tukang sihir tuan-tuan. Dan memang tukang sihir tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapat sihir kuat, tuan-tuan memang kena buat lagu tu. Tuan-tuan kalau pergi Darul Syifa kan, Darul Syifa ni kalau boleh dia tak nak sebut saka tuan-tuan. Walaupun ada saka. Saka kan ada orang perempuan kadang-kadang dia kena saka, orang lelaki pun ada saka ikut dia. Saka ni saya pernah tengok satu kes tu, saka tu yang mana dia pun nak buang. Saka ni kacau bini dia. Ini masuk dalam TV, saya tengok dalam TV ustaz tu cerita. Bini ni kalau malam-malam saka tu goncang almari lah. Saka tu kacau, saka tu ikut bini dia. Tak apalah. Bila dia pun nak buang saka tu, dia pun tak jadi buang, keberatan. Sebab ustaz tu sebut, saka ni dia bukan saja ikut. Saka ni saka yang disihir mata suami dia. Macam cerita Nabi Musa AS. Allah Ta'ala sebut saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Sihir tukang sihir zaman Firaun tu, dia persihir mata sehingga dia orang tongkat, orang nampak macam ular dan orang jadi takut. Jangan kata orang, Nabi Musa pun takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa pun takut bila tengok tongkat yang bergerak macam ular. Saka ni disihir mata suami dia, sehingga kan waktu malam suami dia akan tengok isteri dia sangat cantik. Waktu malam suami dia akan tengok isteri dia lah perempuan yang paling cantik di dunia tuan-tuan. Cantik sungguh. Tapi bila nak buang terfikir lah, kalau terbuang ni tak cantik lah kot, betul tak? Dua ada ni lawa lah, paling lawa di dunia. Tapi waktu malam je, siang tak, siang rupa asal isteri dia lah. Malam dia jadi lain. Masa nak buang tu dia bincang. Oh, baru ustaz tu tahu saka ni dia boleh jadikan dia nampak lawa. Jadi bincang. Dah sekali dia pun sepakat tak mau buang, dia pun tak mau buang. Saka ni memang susah tuan-tuan nak buang. Sebab tuan-tuan kena apa, dia orang tu kena sendiri nak, dia kena amalan, betul tak? Saka ni tuan-tuan jampi dia lari segini mai balik, betul tak? Bukan senang nak bunuh dia. Tapi untuk dapat saka ni mesti ada dalam jalur keturunan tu yang dah buat kufur. Tidak, jin tu tak akan khimat buta tuan-tuan. Jin tak akan khimat buta-buta dengan tuan-tuan. Macam mana nak dapat? Okey, kena ambil Quran, pijak Quran. Contoh. Ataupun buat apa? Kencing atas Quran. Atau buat apa? Koyak Al-Quran. Betul tak? Hina Al-Quran. Ada orang sebut nak dapat bantuan jin, pergi dekat pantai waktu malam baca kul huwallahu ahad, terbalik daripada belakang tu.
Lari makna dia. Ini penghinaan pada Allah. Tapi nanti akan ada jin nak khidmat. Jin ni sanggup khidmat selama-lamanya. Tapi kena buat kerja lagu tu. Itu yang black metal kan. Golongan-golongan yang puja jin, syaitan. Dia buat koyak Quran, kencing, berzina atas tu. Baru jin suka. Sama juga orang yang dapat saka, jalur atas dapat saka tu, kena buat kerja lagu tu. Tidak, jin takkan punya. Takkan dia nak, kita panggil buta-buta je tuan-tuan. Ni memang kerja dia nak menyesatkan anak Adam. Baik. Jadi tuan-tuan, isyak tuan-tuan ke bunyi? Isyak betul? Boleh lagi sikit Oh tuan-tuan nak sembahyang terus. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, wali ni Quran sebut jelas, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus ayat 62 63. Wali ni kata Allah, ketahuilah wali ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kasih Allah ni kat dunia ni, dia tak ada perasaan takut. Allah Taala hilangkan takut. Wa lahum yahzanun, dia tidak duka cita dengan dunia. Siapa dia? Dua aja ciri dia. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, dia beriman dan dia bertakwa. Takwa ni apa? Tinggal buat segala yang Allah wajib, tinggal segala yang dilarang. Saya ambil contoh lagi takrif yang mudah tuan-tuan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ni takrif yang mudah tentang wali. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia sebut wali ni mudah je nak kenal dia. Yang pertama, al-alim billah. Dia kenal Allah. Mengaji sifat 20. Betul tak? Mengaji sifat 20, faham asmaul husna, kenal Allah. Pertama dia kenal Allah. Akidah betul lah tuan-tuan, jangan akidah lain. Pertama akidah betul, ahli sunnah wal jamaah. Baik, al-alim billah, dia kenal Allah. Yang kedua, al-muwadhibu ala ta'atih, berkekalan taat pada Allah. Berkekalan taat ni buat yang wajib, tinggal segala yang larang. Dan yang ketiga, al-mukhlis fi ibadatih, ikhlas dalam beramal. Ada tu wali, ikhlas dalam beramal. Cuma wali dia ada dua lagi darjat tuan-tuan. Satu darjat dipanggil darjatul muqtasidin ashabul yamin, darjat orang yang sederhana, golongan kanan. Dia buat segala yang wajib, dia tinggal segala yang haram. Segala wajib buat, segala yang haram ditinggal semua. Kalau terjebak, cepat-cepat taubat. Ini wali Allah. Tapi ini darjat yang pertama. Dia ada darjat yang lagi tinggi lagi. Yang Nabi Allah Taala sebut dalam hadis kan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang darjat yang kedua ni wali dipanggil darjatus sabiqinal muqarrabin. Ni darjat yang paling tinggi, sabiqinal muqarrabin. Macam mana? Depa ni buat segala yang wajib, tinggal segala yang dilarang. Depa ni semangat melakukan perkara yang sunat. Nawafil ibadat, perkara yang sunat, semayang ke, puasa ke, sedekah ke, baca al-Quran ke. Dan dipertinggal segala benda-benda yang makruh, tinggal. Tak mau benda makruh. Yang busuk mulut kan, bawang ke, derian ke tuan-tuan, musangking, makruh tinggal tuan-tuan. Wali ni tuan-tuan, saya habiskan tuan-tuan dari sini. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, wa ma yataqarrabu ilayya wa ma yadhalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah seseorang hamba tu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat. Ni darjat tinggi tuan-tuan, sabiqinal muqarrabin. Dia rajin buat ibadah sunat. Sehingga apa? Hatta uhibbah, sehingga aku sayang kat dia. Sehingga Allah sayang. Tuan-tuan, nak Allah Taala sayang, rajin buat perkara sunat. Yang wajib jangan tak buat pula. Yang wajib jaga, nombor satu yang wajib. Lepas tu rajin buat yang sunat, tahajud, duha, baca Quran, berzikir. Tuan-tuan rajin buat perkara sunat, Allah Taala sebut, Allah Taala akan sayang. Bila Allah Taala sayang, ada kesan dia. Hatta apa? Fa idza ahbabtuhu, bila aku sayang seseorang hamba, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinga dia yang dia dengar dengannya. Wa basarul ladzi yubsiru bih, menjadi mata yang dia melihat dengannya. Wa yaduhu allati yabtashu biha, menjadi tangan yang dia genggam dengannya. Wa rijlul lati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta aku akan kabulkan. Wa la in ista'adzani la'uidzannah, kalau dia minta lindung aku akan lindung dia. Tuan-tuan, macam mana nak tahu? Dalam hadis ini sebut fabi yasma', dengan aku dia mendengar, fabi yubsir, dengan aku dia melihat, fabi yabtish, dengan aku dia memegang, fabi yamshi, dengan aku dia berjalan. Makna dia apa? Kalau dia dengar ni, dia tak akan dengar benda yang haram. Kalau dia tengok ni, dia takkan tengok benda yang haram. Kalau dia pegang ni, dia pegang, sentuh ke, tampak ke, otan ke, dia takkan buat melainkan apa yang Allah Ta'ala redha.
Dan kaki dia takkan berjalan melainkan pada apa yang Allah Ta'ala redai. Itu tanda wali, tuan-tuan. Kalau belum ada lagi tanda ni, kita belum mencapai wali, tuan-tuan. Telinga kita suka lagi dengar mengumpat. Mulut kita ni suka sembang lagi benda-benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. Benda-benda yang haram. Mata ni tengok lagi benda yang haram. Maaf, tuan-tuan. Belum capai wali. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan lah, tuan-tuan, saya habiskan. Saya ada seorang adik-beradik belah mak saya. Pernah sebut kot, saya ulang lagi sekali ya, pernah sebut dah. Sebut sekali lah. Dia pergi Paik Buntak, pergi Bangang Serai, pergi Teping, serban atas kepala. Tak tinggal serban tau. Pergi mana-mana serban atas kepala. 10 minit sebelum masuk waktu, dah ada di masjid. 10 minit sebelum subuh dah ada di masjid. 10 minit sebelum zuhur dah ada di masjid. Oh, rajin ibadah, tuan-tuan. Dan dia ni, tuan-tuan tahulah, belah Penang dengan Perak ni dia ada apa? Geng apa? Geng band jenazah, bukan band jenazah. Alah, kalau orang mati dia ramai-ramai pergi semayang ni. Orang panggil apa? Jadi istilah dia tu. Saya lupa dia orang Penang beritahu saya. Geng-geng band jenazah ke apa? Bukan band jenazah. Band apa? Dia memang geng dia pun di pergi semayang jenazah. Kalau saya pergi rumah dia ni, tuan-tuan, susah nak jumpa. Pasal apa? Ada orang mati saja. Sikit ada orang mati. Sampai dalam kereta dia tu ada beribu, tuan-tuan. Duit orang mati tu. Dia pergi semayang belah Penang, belah Perak tu. Dia banyak belah Penang, Perak banyak, tuan-tuan. Dia pergi semayang bagi ramai jemaah. Boleh je, tuan-tuan. Untuk syafaat kan. Jadi, tuan-tuan, duit dalam kereta tu beribu, tuan-tuan. Dia tak guna, dia kumpul je. Dia pesan kat anak dia, kalau dia sakit ambil duit tu je. Beribu, tuan-tuan, dalam tu. Jadi, tuan-tuan, baguslah kita tengok, tuan-tuan. Sekiranya dia ni, tuan-tuan, disebabkan banyak sangat orang mati ni. Saat ni mati. Ni kawasan Perak Penang punya banyak mati. Kiranya dia ni, tuan-tuan, kalau hari ni tak ada orang mati. Tak ada orang mati ke hari ni? Macam tu, tuan. Banyak sangat orang mati, tuan-tuan. Macam tu lah lebih kurang, tuan-tuan. Tapi satu je yang saya muskil dengan dia, tuan-tuan. Umur dah 60-an lah. Tapi saya muskil satu je. Pergi rumah dia, dia ada Astro yang paling mahal, tuan-tuan. Saya tak tahu operator yang semua siaran ada. Saya kalau Astro ni, saya tengok history, tu tak, cerita-cerita yang betul lah. Ataupun National Geographic ke, ataupun Discovery ke. Itu yang saya suka tengok, tuan-tuan. Seronok tengok, galik tengok. Tapi dia tak suka tengok tu. Dia suka Hindustan. Itu saya pelik, tuan-tuan. Saya pelik. Macam mana boleh minat Hindustan? Semayang jenazah, hampir tiap-tiap hari semayang jenazah. Serban atas kepala. Tapi dia nak tengok Hindustan, dia buka serban dulu lah. Serban dia sanggup dulu. Tu dah Hindustan, gelek-gelek, tuan-tuan. Mana Hindustan pakai tudung labuh? Baju pun pusat pun nampak. Saya pelik tengok dia ni. Pakcik ni belum wali lagi lah. Itu yang belum wali lagi lah. Baik, jadi kita boleh muhasabah, tuan-tuan. Kadang-kadang pasti apa, tuan-tuan? Kadang-kadang dalam kita beramal penghayatan, tuan-tuan. Kita khusyuk dalam amalan dan keikhlasan. Tahap mana khusyuk kita nak ikhlas kita, tuan-tuan. Itulah yang boleh tarik kita naik ke makam yang lebih tinggi. Baik, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la mathuda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.